Generasi informatif. Ini dia masa yang dinanti-nanti, masa yang ditunggu-tunggu bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Saya perkenalkan, Assalamualaikum Encik Ridwan Rosli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau merupakan Bendahari Agung GPMS, Ahli Parlimen Belia Selangor. Dan beliau juga telah mencetuskan kontroversi berkenaan dengan ganja. Baiklah, petang ini tetamu istimewa kita akan mengupas isu berkenaan dengan wajarkah ganja dihalalkan. Itu dia antara tajuknya. Baiklah, sebelum kita melangkah jauh berkenaan dengan ganja ini, mungkin Encik Ridwan Rosli boleh terangkan sedikit berkenaan dengan ganja. Berkenaan dengan ganja. Iya. Saya rasa saya mulakan dengan macam mana boleh tercetusnya isu ganja ini. Sebenarnya dalam Parlimen Belia, usul yang dibawa pada hari itu adalah berkenaan penambahbaikan penguatkuasaan undang-undang berkenaan dengan dadah. Saya adalah salah seorang pembahas daripada 10 orang pembahas, dan sebagai pembahas saya telah membawa 3 isi penting. Yang pertama yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkenaan ganja. Kedua, saya ketengahkan berkenaan Seksyen 5/1, iaitu saya minta ada penambahbaikan pemulihan, kerana buat masa sekarang ni 5/1 hanyalah hukuman dari segi denda dan juga penjara. Selain daripada itu, saya juga minta juga satu lagi benda lain, iaitu mengenai sekolah tunas bakti. Walau bagaimanapun yang menarik perhatian ramai orang adalah berkenaan ganja. Kerana saya memulakan perbahasan saya dengan mengatakan ganja bukan dadah. Walau bagaimanapun itu bukanlah ayat sepenuhnya. Sepenuhnya saya kata ini adalah persepsi ataupun pendapat yang saya dapat daripada belia akar umbi apabila saya bercakap bahawasanya saya akan bahaskan usul soal penambahbaikan undang-undang. Ya, itu dia. Sebenarnya isu utamanya adalah berkenaan penambahbaikan undang-undang. Mungkin sebab perkataan ganja itu terlalu catchy di kalangan budak-budi zaman sekarang, kan, dan pemahaman masyarakat kita berkenaan dengan ganja ini belum begitu, apa orang kata, betul berkenaan dengan ganja tu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ia menjadi kontroversi. Betul. Kan. Baiklah, ini antara kenyataan berkenaan dengan penghisap ganja akan beralih kepada morfin yang dikeluarkan oleh bekas IGP Tun Hanif Omar berkenaan dengan Suara TV yang bertarikh 19/2/2016. Kan, ini dah isu-isu yang telah pun dibangkitkan. Dan soalannya nak tanyalah, kan, ini anda adalah wakil Parlimen Belia Selangor dan anda adalah individu yang menyuarakan cadangan agar ganja dihalalkan. Dan ianya agak mengejut kerana lazim kita tahu ganja telah pun sekian lamanya telah pun diharamkan kerana percaya ianya memudaratkan. Dan apa yang membuatkan anda begitu yakin sekali dengan cadangan anda ini? Pertamanya saya bangkitkan isu ganja ini kerana kalau kita dengar ganja itu sendiri mempunyai konotasi yang cukup negatif di kalangan masyarakat kita. Walau bagaimanapun, ia seperti yang kita sedia tahu, berkenaan ganja ni dia benda dah lama dah dekat Malaysia. Dan dia sekarang ni dianggap satu benda tabu ataupun perkara yang tidak mahu disentuh oleh mana-mana pihak. Kerana apa? Kerana konotasinya cukup negatif. Jadi saya selaku ahli Parlimen Belia, saya membawa suara belia. Iaitu bila kita bercakap mengenai suara belia, bukan sahaja suara belia yang mainstream, tetapi juga golongan-golongan minoriti. Golongan-golongan minoriti, dan biasanya pendapat-pendapat golongan minoriti sememangnya dilihat sedikit kontroversi. Walau bagaimanapun, saya melihat
perihal hal ganja ini, kita lihat dari segi medicational use. Dan saya sendiri pun ada sebut, kita nak lihat dari segi sudut perubatan untuk buat masa sekarang. Kita tidak sebut mengenai ganja rekreasi, ataupun ada yang salah faham bila kita sebut halalkan ganja, maksudnya nanti nak beli ganja boleh pergi 7-Eleven. Kan? Nak beli ganja boleh beli dekat pasar pun, nanti nak beli setengah kilo, sekilo dan sebagainya. Bukan, tapi kita minta ganja dihalalkan, dikawal selia, bukan sembarangan, tetapi lebih kepada penggunaan perubatan. Saya juga ada kaitkan pada waktu itu mengenai TPPA. Kerana apa? Kerana inilah yang telah dipersoalkan kepada saya oleh belia akar umbi. Mereka bertanya, kalau di sini di Malaysia kita haramkan ganja, sedangkan di luar negara dihalalkan ganja. Pada tahun 2018, sekiranya ada sebuah syarikat farmasutikal yang berasal daripada Amerika ingin menjual krim contohnya, krim untuk luka, dan dalam krim luka itu ada 2% ekstrak cannabis ataupun ekstrak ganja. Adakah kerajaan Malaysia akan benarkan atau tidak benarkan? Sekiranya tidak benarkan, mungkinkah kita bakal berhadapan dengan disaman? Kerajaan Malaysia sendiri akan disaman oleh syarikat gergasi-gergasi farmasutikal ini. Dan saya rasa itu satu soalan yang cukup valid. Dan juga saya sendiri pun ialah selaku ahli parlimen belia, saya tegaskan, saya bukanlah seorang pakar ekonomi maupun seorang doktor ataupun saintis, tapi ini adalah perkara-perkara yang diketengahkan oleh belia-belia di luar. Jadi saya rasa bila kita sebut mengenai ganja ni, cuba untuk seketika kita buka minda kita untuk positif dan juga melihat dari pelbagai sudut. Bukan sahaja orang kata sudut penyalahgunaan ganja. Ya, itu dia punya keyword dia, penyalahgunaan ganja, penyalahgunaan dadah. Okey, banyak sebenarnya fungsi ganja ni sebenarnya yang kita ketahui. Ada satunya yang paling penting sekali adalah berkenaan dengan perubatan. Yang nak dibangkitkan isu ini adalah penggunaan ganja dalam perubatan. Bukannya pergi bakar gulung-gulung, bakar stone. Bukannya macam tu. Jadi pendengar-pendengar Suara FM, jangan salah faham dengan penggunaan ganja untuk hayal. Ianya adalah untuk perubatan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan lagi berkenaan dengan perbincangan wajarkah ganja dihalalkan ini, apa kata kita berehat sebentar dulu. FM Citra Generasi Informatif. Jangan lupa untuk daftarkan diri anda sebagai kroni My Suara FM di www.mysuarafm.com. Baiklah, masih lagi bersama dengan tetamu kita membincangkan berkenaan dengan ganja. Baiklah kepada anda pendengar-pendengar semua. Okeylah, kita nak terus kepada soalannya. Seperti yang diperbincangkan sebelum ini berkenaan dengan yang diperjuangkan adalah berkenaan dengan penggunaan ganja dalam perubatan. Ya. Jadi sejauh mana sebenarnya penggunaan ganja dalam perubatan ni telah wujud? Dari tamadun mana sebenarnya wujudnya ganja dalam perubatan? Sebenarnya berdasarkan maklumat-maklumat yang ada, dan saya rasa mungkin kajian-kajian lebih boleh dilakukan lagi selepas ni. Berdasarkan buat pertamanya, dah ada ribuan tahun berdasarkan rekod menggunakan ganja dalam perubatan. Untuk tamadun Islam sendiri sebenarnya dari kurun ke-8 lagi, tapi ialah ganja tidak disebut sebagai ganja, bukannya disebut sebagai cannabis, tetapi disebut sebagai hashish. Iaitu, minta maaf kalau saya salah sebut, tapi hashish itu dah wujud, yang di mana hashish ini adalah ekstrak cannabis ataupun ganja lah. Dah digunakan sejak daripada kurun ke-8. Dan ini berarti dah beratus tahun ataupun dah pergi kepada 1000 tahun. Dah orang kata penggunaan ganja ini, dan banyak kajian-kajian telah dilakukan. Dan seperti yang kita sedia maklum, dalam rentetan sejarah ada menyebut sebelum wujudnya ubatan-ubatan generik, banyak pihak bukan saja di Malaysia ataupun apa, tapi dalam sejarah dunia yang menggunakan ganja sebagai ubatan dan juga untuk pelbagai sebab, orang kata untuk pelbagai penyakit. Dan buat masa sekarang ni dah juga orang kata pada zaman moden ini ada yang mendakwa bahawasanya ganja boleh mengubati penyakit kanser dan juga untuk leukemia. Dan saya rasa perkara ini perlu, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan
Dato' S. Subramaniam yang menyebut bahawasanya perkara ini akan diperhalusi, dan saya sebagai seorang belia betul-betul berharap perkara ini diperhalusi. Kerana apa? Kerana kalau kita boleh belanjakan jutaan, ratusan jutaan ringgit untuk kajian-kajian lain, contohnya kita duk kaji bulan bintang dan sebagainya, dan tak tahulah kita nak pindah ke bulan bila ataupun kita nak ke Marikh bila, tapi saya rasa perkara ini lebih penting lagi. Kerana apa? Kerana setiap tahun kita berhadapan lebih daripada 100,000 kes ganja. Untuk tahun 2013 dan 2014 saja, ini adalah data yang dipetik daripada agensi dadah kebangsaan. Saya rasa mungkin pendengar pun boleh lihat sendiri website AADK, dan di mana mereka mengeluarkan statistik untuk 5/1, iaitu kalau test urin, kantoi dadah 2013-2014 ada lebih 80,000 kes setahun. Dan saya rasa ini perkara yang di mana katakan ialah 2013 dan 2014 itu dadah, macam-macam jenis dadah, 80,000 kes. Tetapi ini menunjukkan bahawasanya kalau ganja itu adalah salah satu alternatif yang baik, mungkin boleh digunakan untuk pemulihan. Kerana buat masa sekarang kita cuma ada metadon dan juga Suboxone atau Suboxone untuk digunakan. Tapi kalau boleh dikaji, sekiranya ganja didapati alternatif yang lebih baik, mungkin kita tidak perlu bergantung kepada dadah-dadah generik yang sebegini. Okeylah. Itu sedikit berkenaan dengan perubatan dalam ganja. Jadi contohnya lah kan, remaja-remaja kita ni sekarang ni kan guna ganja untuk hisap ganja. Betul. Ubat ganja dengan hisap ganja ni lain kan. Jadi sejauh mana sejauh mana kefahaman saudara berkenaan dengan penghisap ganja ni? Dia punya apa sebenarnya bezanya ganja orang yang hisap ni dengan perubatan perubatan ni kan? Memang banyak sekali orang kata perbezaannya. Walau bagaimanapun orang kata seperti yang saya ketengahkan perkara ini sebab ramai di luar sana. Yalah, sebab perkara ni orang lain tak nak bangkitkan, saya bangkitkan lah. Tak apalah orang katakan kontroversi ataupun apa. Tapi saya nak sebut, dalam budaya kita, dalam masyarakat kita, penggunaan ganja bukan sesuatu yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ramai di kalangan kita yang percaya bahawa ganja tidaklah sebahaya alkohol. Ganja tidaklah sebahaya dadah-dadah generik lain. Dan ada yang mengatakan pada zaman dahulu di mana ketika ganja digunakan dan bukannya dadah-dadah generik yang baru seperti metafetamin dan juga sebagainya, tak ada lagi orang hisap ganja dan juga potong kepala ibu bapanya. Tapi zaman sekarang kita ada kes-kes psikologi yang ialah kita anggap kes psikologi ataupun kita kata gila ni disebabkan dadah-dadah jenis generik. Dan belum ada lagi buat masa sekarang ni orang mati kerana overdose ganja. Jadi ini adalah antara perkara yang dibincangkan di luar, yang diberitahu oleh belia di peringkat akar umbi dan sebagainya. Dan saya rasa itu menjadi tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen belia untuk sampaikan perkara ini ke peringkat atas, ke peringkat polisi ataupun pembuat dasar. Memang benar, saya faham untuk kegunaan rekreasi, saya secara peribadi pada waktu dan saat ini mungkin susah untuk kita benarkan. Walaupun dah ada negara-negara yang benarkan untuk kegunaan rekreasi seperti di Holland, di Amsterdam, ataupun di setengah-setengah negeri di Amerika, sama juga dengan Australia, untuk penggunaan di mana kalau di negara tersebut kita boleh memiliki ganja untuk kegunaan rekreasi, tapi dalam kuantiti yang tertentu. Mungkin Malaysia buat masa sekarang ini belum bersedia. Tetapi bagi saya perkara ini perlu diperhalusi sejak daripada sekarang. Kalau bukan sekarang, bila lagi kita nak perhalusi? Itulah dia kan. Baiklah kepada anda pendengar-pendengar Suara FM Citra Generasi Informatif. Jika ada soalan-soalan ingin dibangkitkan kepada tetamu kita pada hari ini, boleh kongsikan menerusi fanpage kami di Facebook di www.facebook.com/mysuarafm dengan tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Encik Ridwan Rosli. Baiklah kepada anda pendengar-pendengar semua yang baru saja mendengarkan kami di My Suara FM sekarang ini, bersama dengan Encik Ridwan Rosli berkenaan dengan
wajarkah ganja dihalalkan? Dengan macam kontroversi je kan. Macam ada benda yang buat benda salah je. Baiklah. Ini ada menurut kenyataan mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan sebelum ini, di mana beliau berkata penghisap ganja adalah berisiko untuk beralih kepada morfin setelah mereka merasakan ganja tidak lagi mampu untuk membantu mereka memberi kepuasan. Dan inilah yang dikhawatirkan dan faktor mengapa ganja diharamkan di Malaysia. Dan adakah anda masih merasakan ianya sesuai atau tak untuk meneruskan cadangan halalkan ganja ni? Iya, betul. Saya rasa saya bersetuju dengan apa pendapat bekas IGP kita, iaitu daripada ganja mungkin dia morph into morphine ataupun dia pergi kepada morphine. Tetapi sekali lagi, morphine adalah dadah yang berbahaya. Tetapi kalau kita ke hospital dan kita buat operation, kita pun diberikan morphine. Kita diberikan morphine. Jadi kiranya ialah morphine. Jadi keyword dekat sini adalah salah guna. Dari segi ganja juga sama juga, salah guna ganja. Jangan kita anggap ganja itu seolah perkataan ganja itu sendiri pun dah berdosa. Sebut perkataan ganja tu pun dah berdosa. Kerana kalau kita lihat pada zaman dahulu lagi, ganja wujud, semestinya sebelum merdeka lagi dah wujud ganja. Dan juga penggunaan ganja sebelum kita merdeka dan sebagainya, itu banyak digunakan oleh orang kampung, selain daripada digunakan di kampung-kampung untuk membantu. Ialah sebagai sebelum diorang pergi kerja, diorang ada pekena ganja dulu dan sebagainya. Dan saya rasa kalau kita lihat dari segi konteks betapa lamanya ganja di Malaysia dan betapa dekatnya ganja dengan budaya orang Melayu terutamanya, saya rasa dia sangat dekat. Walau bagaimanapun, sekali lagi, kalau kita bercakap mengenai dadah rekreasi ataupun menggunakannya hanya sekadar suka-suka, seperti yang saya sebut, saya harapkan kalau kita nak membawa kepada penggunaan dadah rekreasi ini, saya rasa ialah dari segi kawal selia itu, saya tak pasti adakah sekarang kita bersedia ataupun belum bersedia. Tetapi sekali lagi, ganja atau bukan sahaja ganja, tetapi apa sahaja benda disalahgunakan akan membawa kemudaratan. Even kalau berus gigi sekalipun, kalau berus gigi banyak digunakan untuk membunuh orang, saya rasa kita akan haramkan buah gigi. Sebab buah gigi kalau ditajamkan, contohlah ramailah orang menggunakan buah gigi untuk bunuh orang, kita akan haramkan buah gigi. Tapi sekarang ni kita bercakap mengenai penyalahgunaan. Dan kalau kita kaitkan dengan gejala sosial, ketika zaman-zaman dahulu kala ketika ganja wujud, kenapa gejala-gejala sosial tu bukan macam sekarang? Adakah semua gejala sosial kita nak salahkan kerana ganja? Adakah orang kata kiranya berbanding ganja dengan alkohol, mana yang lebih mudarat? Ketika orang di bawah pengaruh alkohol, banyak melibatkan kes kemalangan dan juga mungkin kes-kes jenayah lain. Tetapi kita tidak haramkan sepenuhnya alkohol. Betul, walaupun kita tidak ada logo halal di botol arak, tetapi dengan saya lihat, ia seseolah kita menghalalkan alkohol berada di bumi Malaysia ini walaupun kita tiada logo halal di situ. Sama juga mengenai ganja. Kalau kita nak bercakap mengenai salah guna, semua benda kita boleh cakap mengenai salah guna. Gejala sosial, adakah semuanya kita nak salahkan ganja yang kita kata ini dadah paling berbahaya, ataupun kita nak salahkan dadah-dadah lain? Sebab apa? Sebab terbukti berdasarkan rekod AADK dari segi penagih, rekod penagih 60% yang menagih adalah berdasarkan dadah-dadah opiat, 30% daripada metafetamin ataupun meth, cuma 8% adalah ganja. Jadi saya rasa itu cukup kecil kalau berbanding dengan dadah-dadah lain. Walaupun saya faham semua dadah itu berbahaya, tetapi dari segi bahayanya dia itu
adakah sejauh mana kemudaratannya terhadap pengguna. Itulah pengguna. dia kan. Jadi kepada anda pendengar-pendengar Masyarakat FM, sebenarnya kita melihat penggunaan itu sebenarnya. Contohnya di hospital juga menggunakan dadah untuk tujuan perubatan. Apa salahnya jika menggunakan dadah untuk tujuan perubatan juga. Cuma jangan disalahgunakan hingga memudaratkan diri sendiri. Itu keyword dia sebenarnya ya. Jadi sebenarnya belum ada lagi kes-kes yang menyebabkan kemudaratan. Ada tak orang isap ganja lepas tu pergi tikam orang ke, lepas isap ganja ke, dia buat benda lain ke, benda-benda yang Saya minta maaf tapi saya rasa saya tak berada di posisi untuk bagi tahu. Saya rasa mungkin kita boleh rujuk dengan PDRM, dan saya rasa kalau kita bertanya kepada IGP kita pun mungkin dia mempunyai statistik yang lebih jelas. Walau bagaimanapun saya ingin ketengahkan di sini, kita bercakap mengenai persepsi dan juga pendapat ramai orang. Kalau kita bercakap mengenai fakta sekalipun, dari segi kajian-kajian, semestinya ada kajian yang mengatakan ganja memudaratkan, dan ada juga banyak juga kajian yang mengatakan kebaikan-kebaikan ganja. Jadi saya minta apabila isu ini diperhalusi, kita lihat isu ini dari semua sudut. Dari segi sudut positifnya dan juga dari segi sudut negatifnya. Dan saya rasa kalau buat masa sekarang ni dalam keadaan biasa, kerana saya sendiri pun bukanlah seorang pengguna ganja, ataupun saya bukanlah seorang saintis yang buat kajian mengenai ganja, tapi berdasarkan persepsi dan juga pendapat yang saya terima daripada beliau akar umbi, mereka mengatakan bahawasanya orang yang menggunakan ganja dia hidup aman damai, dia tak kacau orang. Sedangkan kalau orang yang ambil alkohol dan sebagainya, dia boleh membawa kepada pergaduhan dan lain-lain. Dan saya belum dengar lagi lah di kalangan belia sebelum orang pergi bergaduh dia isap ganja dulu. Ataupun saya belum lagi dengar lah orang kata kiranya dari segi penggunaan ganja, dari segi yang melibatkan penggunaan ganja, belum lagi lah ada orang isap ganja dan seterusnya dia membawa kepada jenayah-jenayah lain. Kalau dia buat jenayah, dah nama pun penjenayah, tak kira dia pakai ganja, dia pakai apa, itu dah memang dia penjenayah. Tetapi jenayah yang disebabkan oleh ganja, saya rasa mungkin kita boleh terima orang kata statistik ataupun data daripada pihak PDRM baru lebih jelas. Baiklah, ini ada pendengar kita. Katanya lah, Cik Badri Zain, perubatan ganja juga wujud dalam bentuk smoke edible. Jadi menghisap ganja juga merupakan cara untuk berubat. Ini antara pendengar kita yang kongsikan berkenaan dengan pendapat pada hari ini. Dan ini ada lagi seorang pendengar kita, ada Muhammad Fazrin Ismadi, katanya salam. Daripada apa yang saya dengar penjelasan awal daripada pihak saudara, ia sangat berkait rapat dengan TPPA. Beliau berkata, adakah saudara dapat menyatakan apa yang bakal berlaku dan kesan mengenai ganja ataupun dadah ini sekiranya kita tidak bersedia dan melaksanakan beberapa prosedur yang sepatutnya untuk menghadapi TPPA ini? Boleh uraikan sedikit berkenaan dengan oleh sebab inilah kita nak bangkitkan isu ganja ini. Kerana apa? Kerana 2018 TPPA akan berkuat kuasa. Kita ada masa kurang lebih 2 tahun untuk kita bersedia. Jadi saya rasa selama ini TPPA kita hanya lebih kepada perniagaan. Dan saya rasa TPPA ini dia lebih lagi daripada hanya perniagaan. Kita juga nak lihat, contohnya macam yang saya sebut sebelum ini, sekiranya perkara ini ada undang-undang untuk kita perbaiki yang boleh orang kata, contohnya kalau untuk dadah perubatan ini mungkin kita ada tetapkan klausa-klausa, contohnya penggunaan khusus untuk perubatan dan sebagainya. Kalau jelas dan juga kalau rakyat jelas mengenai perihal itu, saya rasa mereka semua akan berpuas hati, dan itu yang kita nak dengar. Sebab buat masa sekarang apabila saya dilontarkan soalan boleh atau tidak boleh
barangan perubatan atau ubatan yang masuk ada kandungan ganja, sebab saya sendiri pun tidak boleh menjawab. Oleh yang demikian, kerana itu saya bangkitkan perihal ini supaya dilihat lebih jelas ada orang kata kesan TPPA, dan kalau ganja itu dikaitkan dengan TPPA, macam mana kesan dia kepada penduduk Malaysia, kepada rakyat Malaysia selepas tahun 2018 nanti. Sebab apa yang saya faham sekarang ni, ada yang dibangkitkan oleh ramai orang, kalau kita langgar TPPA nanti kita bakal disaman. Dan saya rasa kurang tepat sekiranya kalau kita tak perhalusi sekarang, dan by the end of the day, akhirnya selepas 2018 mungkin 2020 kita terpaksa kerajaan perlu membayar saman bernilai berbilion ringgit hanya kerana kita tak masukkan dalam klausa boleh menggunakan ekstrak ganja dalam perubatan. Dan saya rasa itu satu kerugian yang kita tak mampu tanggung. Jadi ini adalah persoalan-persoalan belia, bukan saja orang kata, saya pasti orang kat luar sana pun tertanya-tanya, dan saya sendiri pun tertanya-tanya benda sama. Dan suka untuk saya jelaskan dekat sini. Salah satu ada antara yang sebut apabila saya bangkitkan perkara ini, artikel yang menulis mengenai perihal saya membangkitkan perkara ini telah ditweet oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Dan ada yang mengatakan, YB Khairi Jamaluddin menyokong penggunaan ganja. Saya rasa itu tidak tepat. Apa yang YB Khairi Jamaluddin, bila dia retweet, dia berkongsikan artikel tersebut. Bukan dia berkongsikan sekadar tajuk artikel. Dia berkongsikan artikel. Tapi ramai orang yang hanya membaca tajuk dan tidak membaca keseluruhan artikel tersebut. Dan saya rasa perkara ini mendapat tempat orang kata dari di mata YB Khairi, kerana dia juga saya kira dia juga risau dan juga dia percaya perkara ini harus diperhalusi. Ya, betul. Mungkin mentaliti dan juga kefahaman orang masyarakat kita sekarang ini berkenaan dengan ganja ini masih lagi belum begitu tinggi. Jadi penggunaan-penggunaannya itu dengan cara yang betul sebenarnya akan memberi lebih banyak manfaat kepada negara. InsyaAllah lah kan, kalau benar. Sebab itu perlu wujudnya satu kajian yang dicadangkan untuk memastikan penggunaan ganja ini dikaji, diperhalusi dan ditimbal balik hukumannya tu. Mungkin kita kena tukar nama. Kita untuk ganja perubatan kita jangan sebut ganja, kita sebut hashish. Jadi al-hashish. Jadi bunyi dia mungkin orang kata lebih Islamik, mungkin lebih Islamik ataupun mungkin lebih Arabik. Jadi bila bunyi al-hashish itu mungkin lebih ramai orang akan tak apa, al-hashish tak apa, ganja tak boleh. Mungkin itulah yang kita perlu buat kalau untuk menangani persepsi ini, saya rasa. Okey, baiklah. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada tetamu-tetamu kita yang hadir pada hari ini. Mungkin ada kata-kata terakhir yang nak disampaikan kepada pendengar daripada Encik Ridwan Rosli berkenaan dengan apa jua yang nak diperjuangkan. Pertamanya terima kasih kepada Suara FM kerana memberikan ruang ini kepada saya, dan saya harap isu ini dilihat dari segi sudut positif dan juga ada perkembangan positif mengenai kawal selia al-hashish ataupun ganja ini, dan menjawab persoalan tajuk kita hari ini, wajarkah ganja dihalalkan? Saya jawab, ya, dia wajar dihalalkan dalam konteks perubatan. Dia wajar, tetapi konteks itu kita kena ingat dari segi konteks apa, dan saya percaya akan ramai lagi orang yang mempunyai pendapat yang berlainan, tapi insya-Allah mungkin kita akan dapat sesuatu yang baik dalam proses itu. Dan saya sudahi dengan terima kasih banyak, dan gerak lu Papa Roger. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ridwan Rosli. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar Mazhar FM, sejauh mana keberkesanannya ganja dalam bidang perubatan, mungkin bolehlah nanti anda Google cari merata-rata lah kan. Mungkin isu ini telah pun mula bangkit, dan isunya mungkin telah mendapat perhatian dan perkongsian berkenaan dengan ganja. Kebaikannya dalam kesihatan perubatan telah pun jadi dah banyak keluar lah tiba-tiba ni kan. Kita scroll media sosial,
keluar pasal ganja baik untuk ini, ganja baik untuk itu. Jadi terima kasih diucapkan kepada kedua wakil daripada GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, kerana sudi hadir untuk membincangkan bersama kami berkenaan dengan ganja ini.